أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد قولي واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Alhamdulillah, banyak-banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ikut kita beri taufik kepada kita, buatkan kita boleh sama-sama kita mari tunaikan fardu semaya maghrib dengan berjamaah. Dan di samping itu kita boleh beramai-ramai duduk di dalam majlis al-ilm. Majlis kita nak uti dan sepatah dua kata perkara-perkara yang bersangkut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, belum kita nak lacakan peristiwa Isra Mi'raj pada malam ini. Saya terima kasih kepada adik ayah-ayah, ibu, abang-abang sini dan yang sudi ikut saya. Mari beri sepatah dua kata berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita duduk di dalam bulan yang mulia dan malam yang paling mulia pada malam Jumaat. Bulan Rajab dinamakan dia bulan Ashhurul Hurum. Dinamakan dia Rajab al-Asam atau Rajab al-Asab. Kerana pada bulan Rajab orang-orang Arab berhenti pergi. Asalnya pakat buat ibadat. Sebab tu dinamakan dia Rajab al-Asam. Nah, ya bulan Ashhurul Hurum ada 4 bulan, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, lepas tu Rajab. Bulan yang orang-orang Arab dan di dalam Islam kita juga tak boleh nak pergi. Kerana besar sangat bulan tu. Nah, maka di dalam bulan Rajab ni banyak peristiwa yang berlaku. Setengah daripadanya beranaknya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan setengah peristiwa besar sekali ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang panggil setengah daripada mukjizat Nabi hak banyak ialah mukjizat Isra dan Mi'raj. Tu dia. Jadi Isra dan Mi'raj ada sebut di dalam Quran, di dalam surah Al-Isra pada ayat pertama saya baca saat ni. Subhanallazi asra, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, asra yang memperjalankan bi'abdihi dengan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala memperjalan asra yusri, Isra dengan makna memperjalan pada waktu malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam kitab dia bahwasanya dia memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Bi'abdihi dengan hamba-Nya
Ittifaq ulama mufassirin abdihi di sini kena kepada nabi kita. Itu dia. Lepas tu kebanyakan jumhur ulama, ittifaq jumhuril ulama bahwasanya bi abdihi di sini muradnya ialah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabi kita ruh serta jasad serta ruh. Ruh serta jasad, bukan ruh saja dak. Sebab dalam lugah Arab tidak diitlaq di atas abdihi malaikat, di atas ruh dan jasad. Kemudian perjalanan ni mulai daripada Mekah sampai kepada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, yang dalam Quran kata ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram, mulai daripada Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Aqsa di Palestin lah ni. Itu dia. Masa berapa? Asra bi abdihi lailan, pada waktu malam. Kata ulama wa uri pula lailan sekali lagi, nak ayat kata perjalanan ni tu susah sangat. Setengah ulama kata sekadar 3 jam. Perjalanan ni daripada Mekah pergi sampai kepada Baitul Maqdis. Lepas tu naik kepada langit 1 2 3 4 5, naik kepada Sidratul Muntaha, lepas tu naik kepada Mustawan. Di situlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima semaya. Di situlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima fardu semaya. Masa lebih kurang 3 jam setengah ulama kata. Masjid Aqsa mana? Masjid Aqsa allazi barakna haulahu. Allah Taala kata yang kami memberkati di sekelilingnya. Kerana Masjid Aqsa ni kita panggil tanah para anbiya, yang dibinakan dia oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dan tempat bertapa bagi Siti Maryam binti Imran. Kerana apa Nabi memperjalankan Nabi kita? Linuriyahu min ayatina. Kerana kami nak memperlihat akan dia, akan abdina Nabi Muhammad tu, ayatina, akan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'u al-basir. Jadi ayat ni mula dengan subhana. Nak ayat kata benda hak Nabi gini benda pelik-pelik. Benda sekaligus tu tak boleh nak terima. Sebab tu puak hak apa ni, hak tak boleh terima, tak terima pokok kafir. Sebab tu sebab di antara Allah Taala memperlakukan Isra dan Mi'raj untuk nak cuba imej-imej para sahabat. Hak nipih-nipih bakal terlucu. Hak kuat kau tambah kuat. Tu dia. Maka kata ulama, setengah daripada sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita daripada Masjid Haram ketika duduk tidur di antara dua orang, Hamzah dengan Ja'far bin Abi Talib, tiba-tiba Jibril, Mikail, Israfil ambil Nabi kita pergi di Telaga Zamzam, basuh di situ dengan air Zamzam. Lepas pada basuh 2-3 kali, dibubuhkan titik hitam hak duk di dalam hati. Sebab tu Nabi kita murih sangat kepada setan. Titik hitam duk dalam hati tu orang panggil buai setan. Apabila buai titik hitam tu tak ada dah, orang panggil kasih sayang kepada setan. Kerana Nabi kita, Allah Taala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Maka alam masuk belakang masih Allah, bagi selain pada Allah Taala masuk juga setan. Tapi kerana apa Nabi tak nyanyi kat setan? Innala fattakhiduhu aduwa. Kerana Allah Subhanahu wa taala buat dah hazzus syaitan dalam titik hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata setengah ulama. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, Israfil dibelahkan dada Nabi kita. Orang belah ialah Jibril alaihissalam. Lepas tu bubuh iman, bubuh ilmu, bubuh yakin. Tu dia bahasa bubuh. Kita bahasa nak cari. Kena cari baru nak boleh iman. Nak iman kuat kena banyakkan buat amalan soleh. Wa rujihat ziyadatul imani bima tazilu ta'atul insani. Kata oleh Ibrahim Al-Laqani dalam mata jaharah dia, nak kuatkan iman kena banyakkan amalan soleh. Wa nafsuhu bi nafsiha, dak kurang iman jadi kurang iman kerana kurang amalan soleh. Maka apabila kita banyakkan amalan soleh, maka kuat iman. Tapi Nabi iman dia tu bubuh dalam dada dia. Ilmu dia bubuh dalam dada dia. Kita innamal ilmu bit ta'allum, kena kace, kena mengaji baru nak boleh. Kalau dak tidur ada jalan nak boleh. Nabi tak apalah, Tuhan buka dada bubuh dalam.
Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat boleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa jalan naik ke langit, dan bawa jalan daripada Mekah kepada Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis kepada Mekah, Baitul Maqdis kepada Mustawan, sebab-sebabnya setengah daripadanya juga panggil kata berlaku pada masa tu Amul Huzni ya panggil. Tahun yang sangat-sangat Nabi kita lupa cerita. Apa nak pergi siapa mana ni? Kalau siapa pelakon nak pergi siapa mana? Dedak ni jalan ni. Dah, kita lebih sikit dah lama-lama sekali. Jadi sahabat-sahabatnya kata ulama nak tasliyah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak mendayakan, nak ambil hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nah, kata ulama pada tahun tu mati Abu Talib pak saudara dia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku mati Abu Talib maka sedih. Kerana Abu Talib orang hak kira dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa umurnya tahun muk dia mati. Mati mana? Mati di Abwah. Di dalam perjalanan kelik daripada Madinah nak menuju ke Mekah, maka mati di tengah jalan. Lebih kurang 190 batu kalau duduk situ dengan Madinatul Munawwarah. Itu dia. Ambil umurnya tahun Nabi kita Siti Aminah mati. Siapa ambil perak? Abdul Muttalib. Apabila siapa lapai tahun Abdul Muttalib mati pula dah nyanyo Nabi kita. Pas duduk dengan siapa? Duduk dengan Abu Talib. Abu Talib tu pera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kasih Nabi kita lebih daripada anak dia, lebih daripada Sayyidina Ali lagi. Katanya Fatimah binti Asad, ada isteri bagi Abu Talib ketika suap nasi, dia suap nasi Nabi kita dulu belum pada Sayyidina Ali. Sebab tu masa ketika Fatimah binti Asad mati, Nabi kita pondong waktu turun taruh diri dalam dia dah. Sebab tu kata tengah ulama setengah daripada orang hak tak kena azab kubur ialah Fatimah binti Asad. Tak kena hipik di kubur kerana Nabi kita pondong taruh sendiri di dalam leher. Kubur duduk di mana? Duduk di Baqi' dalam. Tu dia. Abu Talib ni umur 8 tahun dia belum. Umur 13 tahun dia bawa Nabi pergi belajar nego. Dia kata kita dua orang ni tak becek dah. Lagu-lagu mana munduk mana aku duduk situ. Tu kasih Abu Talib kepada Nabi kita. Gi wak Nabi kita menego kepada negeri Syam, berjumpa dengan Buhairah Rahib di sana. Buhairah Rahib tengok ayah kena. Buhairah Rahib kata, siapa ni? Dia kata anakku. Buhairah Rahib ni seorang ulama Nasrani. Dia kata tu bukan anak mung. Budak ning ni dia kata pak dia tak ada dah. Sebab masa hubungi duk jalan dia nampak awal duk udung. Itu setengah daripada alamat nubuwah dah. Ada orang jadi nabi dah sebab awal duk udung tu. Sebab tu Buhairah Rahib kata tu budak ni pak tak ada dah ni. Mu bukan pak dia ni. Baru Abu Talib kata, ya anak nakekku. Abu Talib kasih sangat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kerana ayah bagi Nabi kita Abdullah dengan Abu Talib ni dia panggil semua sepok. Saudara semua sepok hak lain tu orang panggil mak lain. Sebab dia kasih sangat tu. Maka dia ceritalah, Abu Talib cerita kepada Buhairah Rahib ni, kata Nabi ni itu budak ni Muhammad ni dalam perut lagi pak dia mati, mak dia mati, umur ni tahun, aku lah duk belalah ni. Maka Buhairah Rahib kata, mu ingat molek. Budak ning mu buat kelik lah. Mu suruh pergilah. Kerana kalau orang Yahudi tengok, orang Yahudi kenal seperti mana aku kenal. Orang Yahudi kenal kerana sifat-sifat Nabi telah cerita dah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Lalu tu mu buat kelik lah. Kalau dia kenal, boleh jadi dia berdeki, dia buat karut kepada budak ni. Maka ketika tu Abu Talib tu bawa klik kepada Mekah. Duk sampai umur 25, dah Abu Talib dan kira menikah dengan Siti Sayyidatina Khadijah alaihas salam. Nikah dengan Siti Khadijah ketika umur 25. Sampai umur 25 nikah, umur 30. Nabi letak Nabi itu Abu Talib letak Nabi kita wiyadika Makkah. Kerana apa? Kerana nak letak hajat suak di Kaabah. Duk balah apabila Arab siapa nak letak. Abu Talib pun pakai kaksi suruh Nabi kita. Nabi kita pun tak hafal kain dan lepas tu pakai pergi bucu-bucu seorang. Nabi kita pergi letak hajat suak di
di tepi Ruknu Al-Hajaril Aswad. Siapa umur 35, Nabi kita pergi bertapa di Gua Hira. Siapa umur 40, Nabi kita terima wahyu di Gua Hira. Terima wahyu Gua Hira. Lepas daripada terima wahyu 10 tahun sebelum daripada Abu Talib nak mati, duk tolong Nabi, duk sokong Nabi walaupun dia tak terima Islam. Jadi habis-habislah. Walaupun dia tak ada Islam lagi, tapi dia tolong habis-habis guys. Tak jauh sama sekali nak demo buat nyanyi kepada anak nakir dia. Itu dia. Maka pada tahun tu matinya Abu Talib. Mati bila? Lepas daripada diperintah kurung oleh pok-pok Quraisy. Kurung panggil hisab 3 tahun. Mulai pada tahun yang ke-7, tahun yang ke-8, tahun yang ke-9. Selepas daripada Nabi kita jadi Nabi. 3 tahun diperintahkan berkurung. Tak ada nak makan sehingga setengah-setengah sahabat tu berak tu baik sepangat ilmu. Berak tu baik apa? Ukuk. Kerana tak ada nak makan. Siti Khadijah radhiyallahu anha ada harta yang kaya dalam Mekah tu pakat habis kepada orang Islam pada masa tu. Tu dia. Jadi apabila tubik daripada hisab, orang panggil berkurung, lebih kurang 6 bulan, Abu Talib pun mati. Hak Nabi sedih sekali, Abu Talib kita mati. Abu Talib mati dengan ketiada boleh ucap 2 kalimah syahadah. Hak tu hak membuatkan Nabi kita rusih sekali. Kerana ketika Abu Talib nak mati ni, Nabi pergi jumpa Abu Talib. Di tepi Abu Talib tu ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi suruh Abu Talib, "Kul ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka yaumal qiyamah atau 'indallah." Mengatalah la ilaha illallah, aku nak saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib itu Abu Jahal kata, mu rela ke tinggal agamamu? Mu rela ke tinggal agamamu? Tinggal agama pakmu nak turut anak nakalmu, rela ke? Nabi kata, mu ucaplah la ilaha illallah. Patut aku nak saksi diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. So bosan dah. Abu Jahal kata, mu rela ke nak tinggal agama pakmu dulu? Gapo agama semua rela. Suk mana? Suk tak boleh ngucap ke. Suk dia kata tak apa, aku nak mati atas agama Abdul Muttalib. Yakni agama semua rela. Mati gitu Nabi habis ganglah. Sedih. Hak kasih sekali, mati akhirat tak boleh syafaat. Kalau itu Abu Talib kata tak apa, aku nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama mana Allah Taala tak dilarang. Ketika tu tak ada turun ayat lagi larang minta ampun kepada orang kafir. Maka apabila Nabi nak minta ampun, turunlah ayat. Maka nalin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba. Tak boleh Nabi dan orang beriman nak minta ampun bagi orang-orang musyrikin sekalipun demo tu uli kurba waris-waris hak rapat sekalipun tak boleh minta ampun dah. Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim, tak boleh minta ampun dah. Tu dia. Kalau itu tak apa, tak boleh minta ampun lah. Tak boleh nak minta ampun dah. Kalau itu Nabi pun tak apa. Cerak-cerak kat mana tu neraka dah, minta syafaat ringan sekali azab. Maka hak paling ringan sekali Nabi sebut ahwanu ahlin nar azaban yaumil qiyamah Abu Talib. Hak tu hak ringan sekali. Lagu mana? Pakai kasut daripada api neraka, maka diletak pakai kasut, lepas tu diletak ke barak api neraka dalam kasut hingga gelegak sampai kepada otak. Hak tu ringan sekali. Tu dia. Hak ringan sekali. Dah pakai kasut, diletak 2 butir barak api neraka dalam kasut, lepas tu gelegak sampai ke dalam otak. Glong. Tu pun habis ringan dah. Hak ringan esok tu. Hak Nabi syafaat kepada Abu Talib. Moga pak nakal dia. Hak dia kasih sekali, hak dia sedih sekali. Siapa-siapa Nabi sedih, Allah Taala pun tengok ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Mu tak boleh nak beri hidayah orang mengkasih, dan Allah Taala saja hak boleh beri hidayah. Maknanya tu Nabi. Kita berapa banyak kita anak kita nak uya dijuruh hatam ngaji tak faham mana, tak juruh juga. Adik kakak kita waris-waris kita belana nak berjuruh tak berjuruh. Nak buat mana?
Hak tu kena ingat kisah ni tak apa. Kita royak dah. Kita ajak dah. Suruh dah. Pas tak jadi lagi, nak buat reno ya tak ada boleh hidayah. Orang tua kita, tua kata tak ada arah. Tak ada arah. Belah lek tu pun tak lagi, belah lek ni pun tak lagi, belah depan pun tak lagi, belah belakang pun tak lagi. Tak ada arah. Tak ada arah. Tak lagi sumak cik dah. Kenapa? Kerana tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Abu Talib mati, tak berapa hari, kata setengahnya 3 hari, maka mati pula Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hak ning buat Nabi tambah khasdih. Kerana Siti Khadijah radhiyallahu anha seorang isteri Nabi yang Nabi paling kasih. Paling kasih sehingga mana? Sehingga ia mati ku Siti Aisyah kata, aku tak ada cemburu isteri-isteri Rasulullah seperti mana aku cemburu Siti Khadijah. Padahal aku tak ada dengan ia. Rasulullah kahwin dengan aku tu, Siti Khadijah mati dah. Tapi aku cemburu lagi. Kerana apa? Kerana apabila semulai kami Siti Khadijah pergi kepada kawan-kawan hak Siti Khadijah ingat sokmo, sebut sokmo. Ya tak boleh juga wetin nombor dok sebut sokmo ni. Walaupun mati dah pun cemburu lagi. Siti Khadijah kasih Nabi kepada dia sehingga ketika duduk dengan Siti Khadijah, Nabi tak menikah. Dengan orang lain. Apabila mati Siti Khadijah, baru Nabi menikah dengan orang lain. Kerana Siti Khadijah ni orang yang sangat pandai di hati Rasulullah. Ketika Rasulullah tu wahyu, kelik ketagul gagah jumpa dengan Jibril, Siti Khadijah lah daya. Dia kata, benda molek. Dia kata, bukan benda tak molek tak tu. Kerana mu orang molek, Allah Ta'ala tak duka cita sekali-sekali atasmu, ya Rasulullah. Maka orang mula-mula beriman dengan Nabi kita ialah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itulah Nabi kita kasih sangat kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu dia. Apabila mati Abu Talib dan mati Siti Khadijah, habis dah lah orang duk tolong dia. Siti Khadijah orang kaya dalam Mekah, demo perincai. Abu Talib ketua dalam Mekah, demo tak berani. Apabila mati dua orang tu, siapakah setengah-setengah daripada puak Quraisy Mekah, puak musyrikin Mekah, ambil pasir, ambil tanah, pegang di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kata, ma nalat min Quraisyin, ma nalat minni Quraisyun syai'an ukrihu hatta mata Abu Talib. Apabila mati Abu Talib, orang Quraisy tu buat main-main dengan Nabi. Siapa jumpa dengan Nabi ambil tanah, pegang atas kepala Nabi. Itu dia. Jadi Nabi ni habislah tak tahu nak tupai siapa dah. Apabila tak tahu nak tupai siapa, hijrah kepada Taif. Nabi kita hijrah kepada Taif. Hijrah kepada Taif, pergi habis umur orang-orang debel dalam Taif pergi jumpa habis. Pergi jumpa pergi dakwah habis supaya nak jumpa dengan orang-orang besar-besar sana, demo terima Islam, lepas tu boleh pakak tolong Islam pula. Kerana orang Quraisy Mekah ni tak mudah. Apabila Nabi pergi jumpa, lepas tu mari buat apa ni? Mari nak dakwah Islam, suruh demo mengucap kalimah la ilaha illallah, suruh tinggalkan agama sebuah berhala. Murih selalu dah. Murih selalu tu kerah budak-budak mari tu baik, ambil tanah batu, pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang Nabi, larilah Nabi. Lari dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak hera dia. Masa tu tak ada diharai lagi, ada anak tabani, main anak hera. Lari Nabi setengah kata tu ni kilo siapa. Kaki Nabi tu berdarah, kepala berdarah, habis tubuh berdarah. Darah penuh dalam gasuk tok lari darah siapa di satu tempat tu tak lagi dah. Rebah Nabi situ. Apabila Nabi rebah, Nabi dah leda, nampak malaikat Jibril duduk tepi. Malaikat Jibril kata, Allah Subhanahu wa taala utuh kepadamu seorang malaikat yang duk jaga bukit. Nak tanya mu, nak ui malaikat ni, nak ui malaikat ni ambil bukit di pelaga di atas puak-puak Taif hak buat jahat kepadamu ni. Mu nak ke tak mau? Mu nak ke tak mau ya Muhammad?
Nabi kata tak sah lah. Kenapa? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim. Bahkan dah aku nak harap-harap bahawa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada benih-benih mereka itu may ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Mereka yang beriman dengan Allah Taala. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam demo buat siapa tahu tu, dah Nabi kita dok harap lagi we anak cucu demo tu masuk Islam. Makna kita. Kalau kita kan sudah dah. Kalau kita habis dah tak malaikat mentawar, maka selalu dia mau buat apa tahu tu mau pegang Nabi keroh habis budak-budak. Dah pegang Nabi sampai ke selok Nabi. Tapi Nabi dok agak lagi. Nah, kalaulah Nabi suruh malaikat Jibril ambil bukit hak dok keliling Taif tu, mai hembah atas kepala buat tu tak ada wakar dah. Supaya yang berlaku pada Nabi Lut tu, cokeh bombing habis. Sampai laut di Urdun dah, orang Bahrul Mayyi tu orang tak geleh. Kerana dia cokeh bombing naik. Hak bawah naik atas, hak atas naik bawah. Tapi Nabi kita rahmat, dan ana rahmatun mudah, aku ada rahmat yang dihadiahkan kepada puakmu semua, maka Nabi kita pun harap lagi supaya anak cucu daripada puak duk di Taif itu beriman. Maka lah ni Nabi Taif dah orang kata hasil hak harap pe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun jalan lagi. Jalan-jalan siapa pergi satu kebun, dah ada seorang nama dia Adas. Bawa buah inak, buah anggur wi kepada Nabi kita. Nabi kita jemput buah inak makan, bismillahirrahmanirrahim. Ucap bismillahirrahmanirrahim. Ya apa tak biasa dengar ucap lagu ni. Mu main mana? Nabi pun tanya kelik, mu main mana? Pamu orang mana? Dia kata aku mari daripada negeri Ninawa. Ninawa ni negeri bagi Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus ibnu Matta. Lepas tu dia kata mu kenal Yunus ibnu Matta. Nabi kata Yunus ibnu Matta adalah saudaraku jadi Nabi. Aku pun Nabi. Maka apabila Adah dengar lagu tu, Adah pun memeluk Islam. Pucuk Nabi, siung kaki Nabi. Maka di situ Nabi wasok ada orang klik. Kerana Fok tak tak boleh sorang tengah jalan. Masuk Islam sorang. Lepas pada tu Nabi pun klik pergi Mekah. Apa boleh klik di tengah jalan tu, dan Nabi sapa di satu kebun taman, Nabi duduk situ semaya malam jumpa dengan jin. Lebih kurang tujuh orang daripada kumpulan jin mari meluk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil jin ahli nasibin. Meluk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demo tu buat klik Islam dakwah akan puak-puak mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak ada apa saja. Hijrah Nabi kepada Taif walaupun puak Taif tak ambo, boleh puak orang suku, puak Ninawa, puak duk di Iraq ni. Tapi duk jadi hamba demo di kawasan Taif tu. Boleh dia sorang, lepas tu boleh jin pula. 45 ni 7 orang masuk Islam. Pada ketika tu, maka lepas daripada itulah Nabi kita pun klik kepada Mekah. Lepas daripada itulah berlakunya Isra' Mi'raj. Setengah daripadanya. Jadi oleh kerana benda yang berlaku pada Nabi kita dahsyat sangat, kuat sangat, Nabi itu jadi habis semangat sekali tu. Maka Allah Subhanahu wa taala akak Nabi naik ke langit nak pergi tengok dan benda-benda berlaku akan berlaku kepada umat-umat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan timur semaya dan sebagainya. Itu dia. Yang kedua, berlaku Isra' Mi'raj, sahabat-sahabat berlaku Isra' Mi'raj ni, kerana nak akakkan martabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala akakkan Nabi kita sampai kepada mustawan. Mustawan ni tempat yang makhluk lain tak disapa. Mula daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, lepas tu sidrah muntaha hak bawah, sidrah muntaha hak atas. Atas panggil a'la sidrah mustawa, a'la sidratil muntaha tu Jibril tak boleh pergi dah. Jibril tak boleh nak naik dah situ. Apabila sampai situ Jibril pun kokot tunduk. Nabi kata, mu nak tinggal kau kita duk jalan jauh dah dua orang ni, ayat rukul khalilu khalilahu, boleh kau kekasih nak tinggal kekasih dia. Kita duk jalan lama dah ni. Jibril kata aku nak tak lagi. Haza maqami. Ini tempatku. Jibril kata lau jawastuhu lahtaraktu. Kalau aku lakah lagi aku terbakarlah.
Setengah ibaratnya kata iza anta taqaddamta, kalau mugi ya Muhammad iqtarabta mu akan lepas di sana. Iza ana taqaddamtu ihtarabtu, kalau aku lakah gi aku akan terbakar, kata Jibril alaihissalam. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akak Nabi kita naik di mustawan. Di situlah Allah Subhanahu wa taala dah bercakap-cakap dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan di situ juga dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lihat Allah Subhanahu wa taala di atas pendapat Ibnu Abbas. Dia khilaf di antara Ibnu Abbas dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hak Nabi tengok tu tengok gapo? Maka satu Ibnu Abbas, hak Nabi tengok tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam At-Tajarrah dia kata kena wa minhu ayyudhara bil absari, setengah daripada benda yang haram bahawa diboleh lihat Allah Subhanahu wa taala bil absar. Lakin bila kaifin wal hisari, tapi dengan ketiadaan kaifiat. Lepas tu tak boleh nak kata sebelah tu sebelah ni. Tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana berdalil berdasar dengan firman Allah Taala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Muka-muka ahli syurga pada ketika itu nadhirah, janguk, ila rabbiha nadhirah, khabar. Lihat mereka itu kepada Tuhannya. Tapi lihat bila kaifin walan hisari. Tak boleh nak ayat, dan Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak kata depan belakang kanan kiri. Tu dia. Adapun hak boleh kira depan belakang kanan kiri, hak tu lihat kepada makhluk. Sebab itulah Mu'tazilah dia kata tak boleh nak tengok Allah Subhanahu wa taala walaupun di akhirat. Tak boleh nak tengok. Lepas tu ya takwil ayat ni wujuh yauma idzin nazirah, nadhirah ila rabbiha nazirah. Tu dia. Nazirah dengan makna tunggu. Muntazirah dengan makna tunggu. Ila dengan makna nikmat. Ila isim, dia tak pakai ilah harah dah. Dengan makna muntaziratun ila ni'matillah, dengan makna gitu. Tu Mu'tazilah kata. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala boleh lihat dah di akhirat. Lepas tu di dunia bagi Nabi kita seorang. Haza walil mukhtari dunya sabata. Tak boleh lihat di dunia dah ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, satu kali Nabi Musa minta nak lihat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di Bukit Tursina. Dan Nabi Musa alaihissalam selepas daripada munajat sampai 40 hari berasa nak lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta daripada Allah Taala, Rabbi arini anzur ilai, ya Allah, memberilah hak akan aku nak tengok sekali mu ya Allah. Allah Taala kata lan tarani, mu tak boleh nak tengok. Walakin unzur ilal jabali, tapi mu tengok kepada bukit. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu mu tengok duk tetap molek, mu boleh tengok. Falamma tajalla rabbuhu, apa ni? Tak kalau tajalla dah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ni? Ja'alahu dakka. Bukit pecah. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun gebah pisang. Dah tak lawe apabila Allah Subhanahu wa taala tajalla kepada bukit. Tak boleh nak tengok. Apabila Nabi Musa jaga falamma afaqa, dia kata no qala subhanak tu betul. Wa ana awwalul mu'min, aku tak mudah sampai tara ni bukit pecah. Sebab tu setengah daripada tok guru saya di Mesir, dia kata kan. Dia kata Allah Subhanahu wa taala akak Nabi naik di mustawan. Dan lepas tu Allah Taala tajalla, Nabi kita nampak di mustawan. Kerana tak ada tajalla di Mekah, tak ada tajalli zat dia di Mekah. Katanya kalau dia tajalli zat dia di Mekah, nasi pecah Mekah. Seperti pecahnya bukit hak Allah Taala tajalla ketika Nabi Musa tutup nak tengok dia. Tapi di mustawan makhluk lain tak boleh naik, walaupun Jibril tak boleh naik juga. Orang panggil ketua bagi malaikat tak boleh nak naik juga di mustawan. Nabi kita sah dengan orang panggil kekuasaan dengan apa ni Allah Subhanahu wa taala wigan kepada dia, dah boleh naik di situ. Maka di situ Allah Taala tajalla boleh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna Allah Taala duduk situ. Dah Allah Taala tajalla ketika Nabi duduk di situ. Seperti mana Allah tajalla ketika Nabi Musa duduk di Bukit Tursina. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, tak ada gapo. Kaedah kata ya no. Allah maujudun wa kullu maujudin yasihhu an yura. Sebut dalam kaedah apa ni dalam ilmu usuluddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak akadkan martabat nabi kita dengan menjalankan nabi kita sampai kepada tempat yang seorang pun makhluk walaupun setinggi-tinggi pekat tak boleh nak sampai. Nah, malaikat hak pala sudah Jibril pun tak boleh nak sampai gak. Tu dia panggil kata nak akadkan darajat, nak ayat kata nabi kita ni bukan hamadah dah. Ada mau tak mau nu orang tah langit nu beribu-ribu berjuta-juta malaikat pakak nak sambut nabi kita. Duk dengar khabar bila Muhammad nak naik ke atas. Walaupun pok-pok kafir Quraisy di Mekah ni tak mudah tak apa. Nah, nabi naik tanah, orang pakak nak dia belakang. Itulah orang kijak agama lagu tu. Orang tak mahu tak apa. Orang nak kita berjalan. Tu dia banyak lagi orang nak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Tu. Tu setengah daripadanya. Sebab-sebab berlaku surat Mi'raj. Satu lagi Allah Ta'ala nak cuba imi. Nak cuba imi. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala kata wa ma ja'alna ar-ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidak aku menjadikan ru'yal lati araynaka. Ru'yah apa asal ru'yah ni mimpi, tapi sini yang nak ayat kata benda ni bukan mimpi tapi seumpama mimpi. Pada behok cepat sangat berlaku. Orang Quraisy Mekah dah. Dia pergi berniaga di negeri Syam di Baitul Maqdis bulan. Lepas tu dia klik pula sebulan. Lepas tu Nabi kita pergi dalam 3 jam. Boleh kan? Sebab tu Abu Jahal apabila ketika Nabi kita tunggu belum pada subuh duk cakap, Nabi kita nampak kiat Abu Jahal mari dah. Muhammad kena nampak kiat hari ni ada apa berlaku ni? Nabi kata dia royak memang tak percaya juga. Ada apa berlaku ni? Apa Nabi pun orang sidik, orang betul benar. Ambo dah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala semalam pergi kepada Baitul Maqdis. Gitu. Pas pagi ni duduk sini mungkin semalam. Abu Jahal kata, "Pas pagi duduk sini." Yo Nabi kata, tak apa. Mu jawab lagu ni dah, nanti aku nak pergi tunggu orang lain. Aku pergi tunggu orang lain. Mari beramai lepas tu mu jawab lagu ni. Nak pergi Nabi kita cerah. Dah. Dia pergi tunggu habis. Dah pagi kong-kong orang Arab mari. Dah mari jumpa tempat Nabi duduk tu. Muhammad, mu royak kata mu gimana semalam. Apabila Nabi royak, setengah daripada orang dengar tu, hak tepuk tangan tepuk Muhammad. Dah, hak tepuk-tepuk. Hak ambil tangan tak tah kepala tak. Dah, lepas tu gagah, Muhammad sampai ke seorang daripada kaum musyrikin nama Mut'im ibnu Adiyan, dia kata, semua hak muda ayat belum pada ni aku boleh terima. Semua muda ayat belum pada ni aku boleh nak terima. Tapi hari ni aku tak boleh nak terima. Mudah lu dia kata. 3 jam pergi semalam klik pianing tak ada kamu. Kita pergi 2 bulan lagi mari. Pergi sebulan klik sebulan mungkin 4 klik tak ada kamu. Tak ada kamu kalau bukan mukjizat. Hak ni mukjizat. Bahawa ni tak percaya benda. Ya kecek dengan akal. Ya akal tak boleh terima. Tapi benda ni benda mukjizat. Benda yang cari ada. Habis kita kena beriman. Isra wajib kita beriman. Kalau kita ingkar, kufur Isra. Kerana datang di dalam nas sorah. Subhanallazi asra. Adapun Mi'raj waktu datang dengan hadis ahad beri reti zonniyah, siapa-siapa ingkar tak membawa dak kufur, tapi dia panggil fasik lagi mubtadi'. Dua-dua ni kena pergi belaka. Sebab tu dalam mata Jauhrah dia kata wajzam bi mi'rajin kama rawaw. Mu pergi butuh dengan berlaku Mi'raj. Wajzam bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma rawaw. Pergi kena etika kata Mi'raj Nabi tu benar. Tu setengah daripada pegangi akidah Islam. Kita nak pergi lagu tu. Maka kata Mut'im bin Adi kata, hari ni aku menyaksi bahawa kata mung tu bahau Muhammad. Mung tak lagi dah atau mung bahau. Yo tu baik suara lu dah. Lepas tu siapa? Pak awal ya Abu Bakar. Abu Bakar kata, "Oi jahat mu tu. Mu jual muka Muhammad lagi, mu bakit bahang. Bakit bahang Muhammad depan orang ramai-ramai, mu ni jahat ni. Keluarga mu sama-sama orang Quraisy ni.
Sayyidina Abu Bakar blok belok, aku ana asyhadu annahu shadiqun. Aku menyaksi bahawa Muhammad ni betul. Tu dia. Maka kata Pak Quraish, lepas tu mung percaya kau kata, yo gi semalam lepas maghrib lebih kurang, lepas tu kelik belum subuh, mung percaya kan? Abu Bakar kata, kalau yo gi lepas daripada Baitul Maqdis pun aku percaya Muhammad. Kenalah. Muka Nabi pergi lepas pada Baitul Maqdis, apakah mustawa ni? Tak ada royak lagi. Dia royak sampai Baitul Maqdis baru tak percaya dah. Tapi Abu Bakar pergi mengaku belah-belah. Kalulah Muhammad royak kata, gi semalam kelik dia ni, gi sana Baitul Maqdis, aku percaya, tetap percaya. Di situlah diberi gelar kepada Abu Bakar kita As-Siddiqi. Ime penuh. Karena datang pada satu hadis, kalau dikimil la uzina imanu Abi Bakrin wa imanu ahli al-ardi la rujiha iman Abi Bakrin atau kama qala. Kalau dikimil ime Abu Bakar dan ime orang semua ni, ime Abu Bakar kuat lagi, kuat sungguh. Masa ia lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk di Gua Hira ni, dia ambil kain ni, ambil ke sebelah katuk lubai gua so dia halus kan. Padahal itu lubai dah belajar katuk lubai. Lepas tu ada lubai lagi. Kain habis dah. Kalau katuk lagu mana? Dia ambil kaki, dia katuk dah. Apabila katuk kaki, kata-katanya ketik diulang. Dia katuk kaki, dia jeng kaki gini, masuk Rasulullah masuk mak tidur atas ribon. Muka letih lagi pada fak kafir Quraisy. Gua Hira besar naik dah. Gua So besar naik dah. 2 jam jalan naik, pocok. Duduk di Mekah. Lepas tu pergi kepada gua gua So lebih kurang 4-5 kilo. Lepas tu pocok suk pula dah. Jalan duduk kaki bukit naik 2 jam mau naik. 2 jam naik. Lubah leh duduk situ. Lubah naik tekak sikit, lubah leh. Maka saya nak Abu Bakar, tok kaki dia masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk mak. Rasulullah masuk tidur, ulah ketik atau benar sengat ketik kaki Abu Bakar. Abu Bakar sapakah jatuh di mata Nabi Rasulullah. Tu kasih Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah kecek suka, ya suka, tak tahu apa pun dia suka. Rasulullah duka, Abu Bakar duka. Seolah dua-dua ni orang itulah. Tu kasih Abu Bakar. Sebab itulah imej Abu Bakar ni kalau diimej dengan imej semua orang duk dalam bumi, berat imej Abu Bakar lagi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Sana orang baik dah. Kita minta lagi setengah jam nak ayat lebih kurang. Hak Nabi tengok ketika Isra dan Mi'raj. Kita tak ada ambil habis lah. Kalau saya ayat habis ni panjang. Semasa duduk di Mekah sampai kepada Baitul Maqdis 18 perkara Nabi tengok. Kita nak ayat ada 10 perkara itu kan. Lepas tu kat tengah-tengah jalan, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada sebelah atas Sidratul Muntaha, sampai pula kepada mustawa. Kalau kecek ia panjang. Kalau baca kitab berbulan-bulan Nabi. Kalau itu kita ambil cara rekah. Itu dia. Habis orang dulu dia buat 2 malam, Isra semalam, tukus semalam pun tukus sebelah. Ambok kecil dulu duduk tunggu tidur. Tukus sebelah duduk oleh patai penuh makan ilmu Isra Mi'raj. Lah ni tak ada nampak mana dah gambar tu dah. Dalam sejak start kita buat rekah-rekah. Itu dia. Ya ke hujung ni orang panggil hemoh tak kuat dengan orang dulu. Orang dulu pergi Mekah payah tapi pergi apa dengan kapal layar. Kita lah ni mudah tapi payah nak pergi. Hemoh kita tak gerak. Orang dulu payah tapi hemoh banyak sampai juga. Itu dia. Habis itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba ke iman. Nak cuba ke iman dah hak kuat su. Hak tak gerak pakai terlucu. Sebab apa? Sebab lepas daripada berlaku Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala akan perintah kepada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah. Di situ akan bina daulah Islamiyah. Jadi gagah. Kalulah hak gini email longal-longal lagi, duk jadi munafik di sini jadi pegaklah Islam tak gerak. Sebab tu Allah Taala nak pilih belah-belah hak orang email penuh-penuh. Sebab tu berlaku Isra Mi'raj ni kata ulama setengah ibadahnya nak orang hak email penuh-penuh, lepas tu pergi pakat bina daulah Islam dah dibina kerajaan Islam di Madinatul Munawwarah. Apabila orang gini orang kuat-kuat saja, maka berjayalah Nabi kita dakwah di Madinatul Munawwarah. Itu lebih kurang sahabat-sahabat hak berlakunya Isra dan Mi'raj. Itu dia. Kemudian
Apa yang Nabi kita lihat ketika naik borok dah Jibril pergi tepat jak kaki, Mikail pergi ke kain ibu borok. Lepas tu pergi berjalan. Jibril ke kanan, Israfil ke kiri, cum. Suk mata mandai jakoh gi kaliku. Yo gi semua hak yo tengok apa belah tepat. Pas yo turun semaya pak tepat. Yo turun semaya mula-mula sekali di Tibah atau Yasrib, iaitu Madinatul Munawwarah. Nah, bahasa pas itu nampak pertama penuh. Jibril kata turun semaya ya Muhammad. Turun semaya tak tanya apa. Apabila turun semaya sudah tanya mana ni? Dia kata sininglah. Orang panggil Yasrib atau Tibah. Di sini mu akan hijrah lepas pada ni. Kita gembira bila-bila dah. Moga Mekah tak boleh nak duduk dah ni. Setengah daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak daya Nabi tu. Sebab tu kalau kita kerja agama, yo suk-suk Tuhan bela semata, tak kena takut. Kita betul dengan Allah Taala, Tuhan bela semata. Tu kerja agama. Kita ambil dah kisah Isra Mi'raj ni buat iktibar. Dah kita ambil buat iktibar, lepas tu dalam kita menjalani dakwah Islamiah yang lagu tu. Nabi tegur Nabi. Dah, kita tak sampai lagi tu lagi, habis semangat dah tak leh. Kena lawai lagi. Tu dia. Yang kedua Nabi kita berhenti di Madian. Apa Madian? Panggil tepat Syajarah Musa. Nabi Musa semasa lari daripada Fir'aun pergi berteduh di situ, di Madian nama dia. Di situlah jumpa dengan Nabi Syuaib Nabi Syuaib alaihi salam. Maya kat situ. Lepas tu pergi berhenti di Bukit Tursina. Hak saya royak Nabi Musa munajat. Dah 40 hari lepas pada tu nak minta tengok Tuhan kata pecah bukit dah ni. Di Tursina, duduk di Mesir. Saya sapa lah tu. Duduk di kaki bukit, naik sampai atas, jalan perjalanan 4 jam. 4 jam pergi bukit. Pukul 1 kita berjalan, subuh sapa baru molek tanah. Kocok bukit. Bukit Tursina. Kalau musim sejuk tu ada salji, ada himat. Tu Bukit Tursina duduk di Mesir. Dah. Lepas tu Nabi berhenti lagi di Baitul Lahmin tempat beranak Nabi Isa AS, dan esok Nabi berhenti di Baitul Maqdis. 5 tempat Nabi berhenti, Nabi semaya sampai di Baitul Maqdis. Semua Nabi berjumpa situ, Nabi kita jadi imam. Sebab Nabi kita orang hak lebih sekali wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anishiqaqi, kata dalam At-Tajahara. Hak lebih sekali makhluk ialah Nabi kita. Sah duk palapa. Nabi kita lebih sekali. Sebab tu Nabi kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ana awwalu man tansyaku anhul ardu. Aku mula-mula dibangkit dan aku mula-mula buka pintu syurga. Dan aku mula-mula minta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku juga awak-awak orang Allah Taala wi syafaat di mahkamah pada masa sikit lagi. Duk hara-hara penuh, tak tahu tak ada siapa berani. Gi minta Nabi Adam, Nabi tak hamba tak berani we Nabi hamba dah salah. Gi minta Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, tak ada siapa berani. Apabila sapa kepada Nabi kita analah, tak apa aku cara. Nabi kita sujud. Isal minta ya Muhammad. Maka Nabi minta lepas daripada hara-hara pada masa penuh orang ambil jak Nabi ada sampai kita lang hidup beribu penuh ni, tak tahu buku nama kita pergi mahkamah, kita pergi sana program tu pos rabut cekak. Padahal sini semua orang ditanya semua. Ambil jak Nabi ada sampai kepada kita lang ni kita lang ni kat depan ni ada penuh duk situ belakang. Tu dia. Nabi kita lah orang syafaat, orang panggil syafaatul uzma. Nah, setengah daripada hak Nabi kita tengok ketika Isra, ambil daripada Mekah pergi sapa kepada Baitul Maqdis, ialah azab bagi orang tinggal semaya. Azab bagi orang tinggal semaya ketika Nabi duduk berjalan dengan Jibril, Nabi tengok satu puak. Turdakhuru usuhum, dipelago akan kepala-kepala mereka. Pelago dengan batu, pelago hancur. Tubik dengan butir mata, tubik dengan otak kita tengok supaya kepala orang kena hinjak di trailer. Kereta trailer. Bek tu dah. Kalau orang berani banyak kan nak kutik-kutik boleh pasti tahu suku. Lepas tu berpecah, jadi pula. Allah Ta'ala buat molek pula, pelaga pula dia pecah, cuk sekat tu, tak apa, habis dah, ni dah. Pecah jadi. Jadi kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan liyadukul azab, Allah Ta'ala kata.
Kerana apa? Kerana nak pergi demo tu rasa azab. Aku duk wajak dah no semaya tak ambuh semaya. Rasa lah hari ni. Hanale sangat debe sangat tak ambuh ke semaya. Aku ni bui semaya ni tah langit nu. Nabi naik sampai mustawa nak bui semaya benar lebih. Nah, sebab tu ulama kata kita ni boleh lagi mikraj. Mikraj kita ialah semaya. Mikraj Nabi sampai kepada mustawan, mikraj kita ialah semaya. Kita munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Sebab Nabi kita naik atas ni dia tengok malaikat. Malaikat hak sujud-sujud, hak rokok-rokok, hak qiyam-qiyam. Nabi kita cita-cita berasa nak buat tik. Lalu tu Allah Taala fardukan boleh hitung semua ibadat-ibadat malaikat di atas langit. Bukan hamadah semaya ni. Bukan hamadah semaya ni. Nah, sebab itulah apabila benar hak molek, nah, Allah Taala wi kita tak ambuh lagi. Tak apa, aku nak wi azab pula dah. Azabnya pelaga kepala di batu. Pecah habis jadi semula. Pecah habis dia di semula. Lepas tu tak dok puas-puas dok pelaga lagu tu. Nabi kita tanya ya Jibril, apa kelakuan tu? Apa pekerjaan demo tu? Orang lagu mana dok jadi lagu tu? Jibril kata itu adalah kuat-kuat kepala yang berat daripada semaya. Tak jong nak bangun semaya, tak ambuh semaya. Kalau semaya pun tak apa nak kena kerana tak mengaji, tak boleh ikut. Orang panggil ni seksa bagi orang tinggal semaya. Orang tinggal semaya, orang semaya hak tak kena, panggil tinggal ikut tu. Kerana apa orang panggil orang semaya sah ma yata'allaqu bihin nufus, bagai yang bersakut dengan dia boleh lepas. Dia kita buat tak sah tak lepas. Nak boleh lepas kena reti, nak reti kena mengaji. Habis orang duk mengaji sangat tu. Nak mengaji, baca Fatihah we kena rukun qauli, takbir we kena Fatihah, we kena tahiyat, we kena selawat, we kena salam, we kena rukun qauli. Dia tak kena, tak panggil semaya pada sarong, panggil semaya pada rupa. Sebab Nabi kata kam min saimin laisa lahu min siyamihi ila al-jum'al atas. Wa kam min apa ni? Berapa banyak daripada orang semaya tak boleh, tak jadi semaya, malaikat penat saja. Begitu juga berapa banyak orang puasa tak boleh, tak jadi puasa ya, malaikat lapar dah dahaga. Kerana apa? Kerana tak lepas syarat-syarat ya tak. Sebab tu kita kena mengaji, kena cari. Nah, habis itu. Jadi orang tinggal semaya lagu tulah seksa ya. Nah, lepas tu seksa ketika nak mati dalam keadaan hina. Ketika nak mati kata ulama lapar, habis-habis lapar dahaga, kalau air semua di atas dunia dia makan, tak hilang dahaga. Ketika nak mati tu hawi dah. Ketika dalam kubur dihipik oleh kubur sehingga rusuk ni jadi boleh lisih dia mari. Allah Taala pingat api dalam kubur pula dah. Lepas tu hatta ka ular namun dia suja al-aqra. Kata-katanya ular tu kalau dia lepas bisa sikit je atas muka bumi tak hidup pokok kayu. Wah dia kita sah tadi tak hidup. Tu oleh kubur. Nah, ketika duduk lepas daripada tu hari kiamat demon ni akan duduk di dalam neraka jahanam. Allah Taala pun hisap dengan hisap yang payah sekali. Allah Taala kira dengan payah sekali demon ini. Orang tak semaya bukan kira mudah-mudah. Wasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu tak apa orang mukmin. Hak orang kena hisap payah man husiba udziba. Hak Siti Aisyah itu apa ni? Nabi kata, man husiba siapa-siapa yang diperalusi pada periksa. Udziba dia tu tak lepas dia nak seksa. Dengan makna manukisha fil hisabi udziba. Itu azab bagi orang tinggal semaya. Yang kedua Nabi tengok azab orang zina. Nabi tengok satu kumpulan orang yatim dan sekumpulan orang betina duduk di dalam dapur. Nah, duduk dalam dapur, di bawah dapur api lulu duduk makan kemaluan mereka itu. Tu dia. Tu satu. Yang kedua Nabi tengok satu puak, ni biasa orang ada tok laki dah, orang ada bini dah. Lepas tu duk pergi cari hak lain, hak akhirat. Jadi akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat sumak dalam mulut dia daging hak busuk. Buka ada daging molek tak makan. Nabi tengok di sana dia kata satu kumpulan ada daging molek dia tak boleh. Dia duk makan, duk bubuk daging hak buruk. Maka tanya Jibril, apa ni mereka ni hak molek tak boleh nak uduk. Inilah orang-orang hak zina.
Ada hak abai dia, ada hak kak dia rumah tak apa. Duk pergi cari hak hari. Akhirat esok Allah Taala suruh malaikat sumak dalam mulut dia daging hak busuk buruk. Makan tu jadi menamah lebih dalam perut. Tu dia. Nah, habis itu. Ani urip tino. Nah, kena jaga. Sebab tu ada satu hadis yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Kaba'ir dia, satu kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk teriak. Maka Siti Fatimah dan Sayyidina Ali masuk jumpa dengan Rasulullah. Tengok Rasulullah duk teriak ni, Siti Fatimah pun tanya, ayah apa berlaku ni duk teriak? Dia kata, aku semalam dah aku ketika aku dibawa jalan Isra Mi'raj, aku lihat orang tino rambut dia kena gantung dalam pinggang aku. Lepas tu otak dia gegak gluk. Orang tino lidah dia kena gantung dalam api neraka. Lepas tu air panas dalam api neraka disumak masuk dalam halkum dia. Pecah habis perut. Duk lagu itulah. Dia tengok pula orang tino diikatkan kaki hingga kepada kepala dua dada dia. Lepas tu ikat tangan sampai kepada bubu dia. Nah. Tu dia. Lepas tu orang tino kepala dia babi. Tubuh dia hemah. Lepas tu kena azab teruk lah, kena ular, kena dikin pakat duk pagu. Orang tino kepala dia angin. Lepas tu api masuk dalam mulut, tubik kat tubuh dia. Maka aku tengok Allah berat sangat, aku teriak tak tahanlah umat tu kena lagu tu. Maka Siti Fatimah bertanya, lagu mana? Dia kata orang hak kena gantung rambut, otak dia gelekak dari morning berakhir buka rambut depan orang ajnabi. Orang tak tudung aurat dari morning ni. Rambut berakhir buka berjalan tak sedap tak buka. Air nak buka kat sikit. Akhirat esok nanti berjumpa lah. Yang kedua, orang tino kena gantung lidah. Kata Nabi, orang tu berakhir menyakiti tok laki dia. Tak boleh tengok tok laki dia ngepek semata. Ngepek tak apa lagi hak molek. Hak menyakiti, hak sedih. Nah, awak untuk laki yang sedih-sedih semua duk dengan gitulah, sedih semua. Tu dia. Yang ketiga, hak kata kena ikat kaki sampai kepada buah dada dia, ikat tangan sampai kepala, demonik tak ada bersih. Apa ni? Demonik dia panggil tak ada bersih daripada haid, patu junub. Orang tak ada bersih. Yang mani tak erti, tak kena duk dalam junub semua, duk dalam hadas semua. Ada. Patu orang tino hak pala dia tu apa ni haning, orang hak bahi orang panggil ke apa, bahi bakit. Orang hak bahi bakit semua. Orang tu bahi bakit. Lepas tu hak pala dia babi tubuh yang hemat, hak berahi pelaga orang. Lepas tu berahi bahong atas gerai. Ingat molek. Itulah hak Nabi tengok. Lepas tu Nabi tiak yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dari kitab Al-Kaba'ir dia. Walaupun hadis ini dipertikaikan orang-orang ulama Masyarah setengah kata hadis maudhu' lah, tapi kita berdasar kepada Ibnu Hajar Al-Haytami sebut dari kitab Al-Kaba'ir dia. Nah, itulah azab-azab bab sakut dengan orang tino, lebih-lebih lagi azab orang zina. Gi lagi Nabi jumpa lagi dah azab bagi orang makan riba. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Tiap-tiap duit hak kita beri bergetar boleh tarik manfaat, itu yang riba. Walaupun kita buat istilah lain pun riba yang lagu tu. Tiap-tiap hutang hak dapat hasil daripada hutang fa huwa riban, Nabi kata itu adalah riba. Kita win-win 100,000 bayar 120 dah. Ada dalam tu. Walaupun berjanji kita berjanji win dengan reda. Reda tapi hak ni tak boleh reda lagu ni. Tu reda. Lagu mana akhirat esok? Akhirat esok Allah Subhanahu wa taala Nabi nampak belah-belah gambaran hak akan berlaku pada umat dia. Tapi hak ni banyak berlaku di akhir zaman. Nabi tengok seorang lelaki duduk berenang dalam sebuah anak sungai yang dijadikan dengan darah. Dah, duduk berenang dalam darah, apabila sampai tebing, malaikat pegang dengan barak pi neraka masuknya duduk gung. Di kok nunggu dak sampai tebing dia tu, malaikat pegang dengan barak pi neraka gung masuknya duduk lagi. Duduk berenang dalam itu. Kerana apa? Kerana demon ni ketika dia hidup dulu, dia ambil duit orang. Seolah-olah dia duk serok darah orang. Dia duk serok darah orang. Wis 100 demon tu tak agak cekak dah nak bergetar sikit weh. Orang panggil terlemah dah.
Demo ni kau sengok dahaga. Sebab tu akhirat esok dia panggil al-jaza' min jinsil amal. Balasan tu mengikut jenis hak dia buat ketika dia hidup di dunia. Maka sepatutnya dia duk sengok darah saudara, akhirat esok Allah Taala hidup dalam darah. Pas hidup makan sangat menarik, Allah Taala sumak dengan bara api neraka dalam mulut. Allahu akbar. Tu dia. Kita jaga kita ni. Satu lagi Nabi lihat juga perut mereka itu. Nabi tengok satu kepulauan perut dia tu besar seperti dengan umuh perut dia. Lepas tu dalam tu ada dengan kala, ada dengan ular, binatang hak bisa-bisa ada dalam perut dia. Dalam tak tahulah, tak nak bawa perut besar umuh. Bukan perut kecil berita Ramadan ni, perut besar umuh. Maka Nabi tanya Jibril, puak mana pula tu? Jibril kata, puak ni pun puak makan repa juga. Kerana duduk dunia dulu mereka ni tak cukup. Duit banyak dah yang boleh beri kat orang bertel tu, tapi dia tak cukup. Dia nak gak lah bos sekut dua. Sebab itulah kita wis sedekah dengan orang. Dengan kita dia mau bertel, dia lebih kita dia mau bertel lagi. Sebab orang hak nak bertel dengan kita, so dia berkeping. Yang kedua, dia nak bertel tu hak dia tak malu, hak dia malu dia tak bertel. Sebab tu orang hak bertel duit pula kena jaga. Apabila jangan siapa, duit ada, kena bayar sekali. Kalau tak bayar, Nabi kata, matlul ghaniyyi zulmun. Duk manya-manya orang yang ada duit nak bayar, tapi tak mau bayar. Zolim dia mau tu. Akhirat esok dapat azab orang zolim pula dah. Nyanyi hati dia mana. Suk-suk balah dua tu. Buku tu tak boleh betul. Asal baik baru betul jadi balah. Sebab apa? Sebab apabila siapa janji, lagi. Nabi kata, orang yang betul tu pula zolim dia mau tu. Demo ni dia sobat dia boleh halau semua automatik masuk lebih pada sedekah lagi. Tu dia. Ada habis itu. Itulah orang panggil azab bagi orang hak makan riba. Sebab tu Nabi kata idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Apabila zahir-zahir berlaku zina, berlaku riba dalam kampung, maka sesungguhnya pok ahli kampung tu duk sedia nak terima bala Allah Taala, azab Allah Taala. Nantilah. Sebab kita nampak lalu ni bala penyakit pelik-pelik mari tu. Bima kasabat aidin nas. Dengan bagai yang kerja oleh tangan-tangan manusia. Pakai situlah sudah. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin kita. Orang panggil pucah heret bala mari ni. Ni berlaku penuh dalam kampung. Kalau dalam Kedah tak nak kira dah. Dalam kampung kadang-kadang berlaku benda lagu ni. Habis. Kemudian ada sikit lagi. Nabi tengok pula azab orang yang tak mau zakat. Nabi pergi dengan Jibril, Nabi tengok satu kumpulan orang panggil berbogeh. Ada sikit kain duk tutup kemaluan depan. Ada sikit kain duk tutup punggung di belakang. Maka dihempak, dihalau dia tu oleh malaikat seperti mana dihalau binatang. Sebagaimana dihalau, dihempak akan kambing, akan unta dan sebagainya. Lepas tu puak ni makan apa? Makan buah dorik. Dan buah berduri, apabila makan tu hancur habis perut. Buah zakum, buah yang sangat pahit. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yaglil butun kawalil hamim. Gelegok perut. Ni makan yang lain aku. Gelegok glok warok fa jahannam. Lepas tu makan bara-bara api neraka, dia makan batu-batu dalam api neraka. Maka perut ni pecah habis. Perut ni pecah habis. Dah jadi semula, pecah habis, jadi semula. Sebab tu Allah Ta'ala kata, inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. Makan ni dalam neraka berat. Bukan makan ni supaya kita makan ais ni tak lah. Berat. Tu dah. Tu yang panggil orang tak mau zakat. Tu setengah daripada azab hak Nabi tengok di dalam Malam Isra' dan Mi'raj. Lepas tu orang tak wi zakat pula dah. Apabila siapa nisab ya. Dah siapa nisab 5 kotak ni lebih kurang dah dengan harga mah tu kira gilah. Lepas tu apabila siapa haul siapa tahun dia kena keluar zakat. Lepas keluar siapa? Keluar kepada asnaf yang lapar. Jangan wi kat lain. Mau wi kat lain tak jadi pula. Habis tu nak mengaji kena tahu tak buku wi zakat. Sebab itulah ulama kata wajib kita mengaji fiqh sekadar nak wisahkan ibadat kita.
Kalau kita ada duit banyak nego, ngaji cara nego. Nak duit zakat, ngaji cara zakat. Nak puasa, ngaji cara puasa. Nak sembahyang, ngaji cara sembahyang. Sebab dari kita tak ngaji kita buat, ya tak kena seperti tak buat. Pada QA, pada QA syarat seperti tak buat. Maka orang hak tak mahu zakat ni. Nah, orang yang tak mahu zakat, akhirat esok Allah Taala perhipungkan harta semua. Lepas tu beracur dalam neraka, lepas tu gitu tiba fatu wajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, dituai atas dahi-dahi mereka, di atas belakang-belakang mereka, di atas lama-lama mereka tuai dengan apa ni? Air api neraka. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum muknizun ma kuntum taknizun. Muka solah mulut taruh. Taruh tu tak apa, duit banyak tak apa, tapi dia ada siapa nisok dia, siapa hau dia, kita kena wi zakat. Wi zakat ni yo kau lebih, yo kau berkat, yo kau boleh. Tu orang tak boleh nak pergi mana ni? Wi lagu mana kau boleh? Hang wi zakat, yo kau berkat, yo kau boleh. Malaikat duk doa semua. Orang beri tu yo doa wi tambah. Orang tak beri, malaikat doa wi kahwi. Sebab itulah azab orang tak bayar zakat di dalam dunia ni sebelum pada mati, dia tak ada berkat dalam harta dia. Dia akan jadi sesak. Walaupun banyak tak dia ke cucu dia akan jadi sesak sebab tak ada bayar zakat. Yang ketiga, dia akan jatuh sakit dengan sebab harta dia banyak ni. Harta banyak tak boleh nak pakai, tak boleh. Dan orang tu tak khabar lagi. Manis lagi, darah tinggi lagi, buah pinggir lagi, penuh je sorang. Becik tengok molek. Harta banyak tu buat gapo. Tu kata azab dia ketika duduk dunia tu tak habis nampak dah 2-3 perkara tersebut oleh ulama. Nah, habis itu. Satu lagi azab bagi orang apa nak mengeluar zakat, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan harta yang semua tu lepas tu jadi ular besar pagu kita. Aku ni hartamu ni kata ni. Kenal aku ni kepala sunga aku ni hartamu. Tak ambil nak pandai taruh sangat. Orang suruh keluar tak mau keluar. Nah, sabit tu apabila kita orang tak ada ni, ya seni akhirat esok hisap pay tak banyak. Engkau tak ada zakat tak wajib. Tak kita haji pun tak wajib. Engkau tak ada duit nak pergi. Orang ada ni kena hisap banyak. Tapi orang kaya apabila dia syukur, tu kilah. Adakah orang kaya syukur lebih daripada orang sesak sabit? Ya kilah. Setengahnya orang kaya syukur seperti Sayyidina Uthman kaya apabila Nabi minta nak 100 ekor unta jalan Allah Taala beri selalu dengan mudah-mudah. Abu Bakar habis. Tu dia. Lepas tu melebih gapo kat keluargamu? Allah wa Rasuluh. Tu dia. Pergi lagi apa Nabi pergi lagi dalam Isra' Mi'raj dia, jalan dengan Jibril dengan Jibril dengan Mikail, jumpa satu kumpulan. Jumpa satu kumpulan. Kumpulan puak-puak hak makan harta anak yatim. Tu dia. Kumpulan hak makan harta anak yatim. Lagu mana? Dia morning ni Allah Subhanahu Wa Taala bakit di akhirat esok. Padahal api-api neraka tu baik kat mulut dia, tu baik kat telinga dia, tu baik kat hidung dia, tu baik kat dua mata dia. Orang tengok kenal belakang. Demon ni orang makan harta anak yatim ni. Demon ni orang ni makan anak yatim sebab apa? Ada tanah dia. Kita tengok sekaligus supaya kita duduk tempat negeri sejuk tu baik asap kat mulut, kat hidung. Tu baik itu. Ni tu baik api neraka. Api neraka panas dia. Panas api neraka kita mengikut dengan api dunia 70 kali. Narukum hadhihi juz'un min 70 min nari jahannam atau kama qala. Api kita hak panas su, hak bakar ke apa? Hak bakar apa ni? Besi tu. Panas sekali dah. Hak tu kita ngikut 70 baru tu baik api neraka. Sahabat kata padai dah dengan api ni. Sahabat kata padai dah dengan api ni ya Rasulullah. Rasulullah tak api ni bau. Kalau kena neraka tu kung lagi. 70 kung dengan so kita tu. Baiklah natijah panas dari mana api neraka. Maka orang jaga molek apabila ada mati, ada berlaku kematian, apabila ada anak yatim jaga molek harta anak yatim. Kerana Allah Taala kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Allah nak makan api neraka dah.
Tu dia. Kalau kita nak bercara we comel. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Kita bercara boleh sebab belum pada tu ayat ni sahabat takut nak bercara anak yatim. Anak yatim tak masuk dekat mula dah. Takut terlebat. Maka tu ayat wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Cara boleh tapi cara dengan molek. Jangan makan atas jalan zalim yang buat hak kita habis tukar nama tukar apa. Muka kawan tak tipu. Tu tak boleh jaga molek dah. Sebab tu Nabi kata ana wa kafirul yatim kahataini. Aku dan orang duk cara anak yatim seperti dua ni nyata. Ya ke angin dua ni. Maknanya dekat sangat dekat manzilah di akhirat esok. Lepas tu tinggi hak ni sikit je. Nabi duk tinggi je duk bawah sikit. Dua ni. Dah ya ke tunjuk dengan dalil tengok. Kahataini dia kata. Tapi jaga molek lah. Tapi sebab itulah besarlah kalau orang jaga anak yatim. Nabi pergi pula, Nabi tengok pula sekumpulan azab bagi orang minum benokah. Azab orang minum agak. Agak ni tiap-tiap mabuk. Al-muskiru khamrin. Al-muskiru khamrun. Tiap-tiap benda mabuk ni khamar. Wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap khamar itu haram. Kalau itu benda mabuk ni ialah haram. Dikiyahkan dengan agak. Maka hukum dia haram. Azab dia supo kerana panggil agak. Jadi orang minum agak di akhirat esok Allah Subhanahu wa taala azab kepada dia, muka dia hitam keli. Akhirat esok pada hari kiamat muka hitam, mata dia biru, lidah dia berjelas sampai kepada dada. Lidah berjelas sampai pada dada. Berakhir sangat makin haram. Orang panggil al-jaza' bi jinsil amal. Balasnya dengan sepatutnya bagi hak dia buat di dunia. Jadi akhirat esok Allah Taala bakit jadi muka hitam kelip dah ni muka hitam dah. Kita tengok dah. Hitam dah, tapi akhirat esok hitam kelip. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dah jadi hitam kelip muka. Maka orang muka hitam ni setengah daripada alamat ahli neraka. Orang muka putih alamat ahli syurga. Itu dia. Lidah berjelas tu. Orang tahu belakang ada morning dunia dulu duk makan benda mabuk. Lepas tu apabila duduk dalam neraka, orang ahli neraka lain dah kena bakar. Lepas tu air dahnu, air darah, air hok busuk-busuk hok kena bakar. Ahli neraka lain tu makan ni dia dah. Dia duduk seruk tu. Muka dia berakhir sangat dah. Duk berakhir sangat di dunia benda mabuk, akhirat esok Allah Taala wi hok mabuk lebih pada tu ni. Gapo air dahnu apa darah hok tubik daripada bekas bakar ahli neraka. Lepas tu di dunia kalau dia minum dah agak sekali tak terima semaya 40 ni. Lepas tu datang pada hadis. Maka ulama bahas tak sah tu, sah tapi pahala tak boleh. Kena buat. Kalau tak buat tak lepas wajib. Lepas kalau buat pahala tak boleh 40 hari. Itu sabit dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Dah, lepas tu sebut dalam hadis Allah Subhanahu wa taala laknat orang minum arak, lepas tu orang beli arak pun kena laknat. Kita tak ada makan, kita beli demo ya kena juga. Sebab orang rebo kena belaka. Orang tanda, orang woki, orang kerja sekali kena habis. Nah, tu hai laknat habis. Tu orang rebo. Sebab ni kok, hak ni pun orang beli wi pun kena juga jaga molek. Itulah. Yang ketujuh Nabi tengok azab bagi orang hak berahi pelaga orang. Azab hak orang berahi pelaga orang di akhirat esok Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ketika Isra Mi'raj satu kumpulan dikerak akan daging-daging mereka daripada lama. Kerak di sini, lepas tu sumak dalam mulut dia makan. Makan. Muai pelaga orang sangat. Seolah-olah dia duk makan daging orang. Dia makan daging dia morning, dia pelaga dia morning seolah hidup makan daging orang. Kalau itu akhirat esok Allah Taala kerak daging dia, sumak makan di mulut dia sendiri. Minum, makan. Berakhir sangat ni dunia duk pelaga orang. Yang ke-8, Allah itu Nabi tengok lagi azab bagi orang bahir mengupah. Azab bagi orang mengupah, Nabi tengok satu kumpulan. Apa ni? Kumpul dia dibuat daripada temaga. Lepas tu dia garu muka dia, lepas garu muka dia garu dada. Garu muka bersoyak habis. Garu dada dia bersoyak habis jadi semula. Garu pula bersoyak habis. Hancur garu semula duk lagu tu. Tu azab bagi orang wahai mufak. Kenapa? Kerana dia duk jual orang mufak ni. Dia duk jual orang, dia duk makan daging sama saudara.
Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Taala kata, mungkin kalau makan daging sama saudara mu hak mati, nasaya kamu tak kena, pas duk ngupak apa kena ngupak seolah-olah makan daging saudara. Kawan tak ngupak hak sungguh tu hak ngupak. Hak tak sungguh tu mungfitnah. Tu Nabi sebut dalam hadis. Hak sungguh tu ngupak zikru akhika bima yakrah. Mu sebut akan saudaramu lek belakang dengan bagai hak ya beci. Kita sebut pati dia beci dak goyak tu beci. Tu ngupak. Walaupun hak sungguh. Pada kita boleh ngupak 2 3 4 orang tu. Sebut di dalam kitab apa ni penawar bagi hati tu. Nah. Tadi habis itu. Nabi pergi jumpa satu kumpulan azab puak-puak pandai kecek buat orang pecah belah. Orang panggil khutubah fitnah. Yang kecek pandai kecek buat sapa kepada orang pecah belah dalam kampung dalam masyarakat. Demo ni akhirat esok digerak akal lidah-lidah mereka tak padat. Gerak akal bibir-bibir buluk mereka dengan gunting yang dibuat daripada besi api neraka. Gunting lidah, gunting bibir, gigi duk sengi jadi mula, gunting pula, jadi semula, gunting pula. Duk lagu tulah. Kenapa nak ui gaso? Lepas tu siapa mana? Siapa api tu? Bila nak habis tak tahu. Dah habis tak apa boleh masuk syurga. Kerana kalau ada imej, dia boleh masuk syurga, hujung jatuh boleh masuk syurga juga ada imej. Tapi nak ui habis dia Allah Taala tak apung benda kita buat ni berat. Berat. Sebab itulah kalau kita buat dosa-dosa hak yang disebut kita taubat. Apa makna taubat? Hak dulu kita lepas dah kita sesat tak mau. Hak lah ni kita berhenti, lah ni kita berhenti. Hak dulu kita sesat, hak lah ni kita berhenti, hak depan kita azab putus tak mau buat. Lepas tu kalau pesakut dengan anak dia, kita minta maaf. Kalau baik orang kita atas yang panggil raddul mazalim. Pak. Orang panggil rukun bagi taubat. Insya-Allah. Tu panggil taubatan nasuha. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Nabi kata, orang taubat daripada dosa seumpama orang tak ada dosa tapi no rukun dan jaga. Makna gitu dah. Habis itu. Hak kena tadi kita taubatlah malam ni. Pintu taubat dah terbuka lagi selama nyawa kita tak sapa di batal lakum. Habis itu. Yang ke-10 Nabi tengok dah azab bagi orang dah tak jaga amanah. Suka pikul amanah tapi tak mau jaga. Dia mau buka semak tu. Dia masuk nak jadi tu, nak jadi ni. Tapi aman apa ni? Orang panggil amanah. Apabila dia ambil satu jawatan, dia ada amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu tu orang panggil orang kena jaga. Penjaga. Dia tiap-tiap orang jaga orang ni akan ditanya. Kenapa dia pikul satu jawatan yang kena orang panggil amanah atas dia. Dia terima tu apa panggil terima amanah dah. Pasti nak jalan dah amanah dia. Kalau yang pikul saja akhirat esok Allah Subhanahu wa taala Nabi nampak gambaran orang duk pikul kayu pi. Pikul kayu pi. Buh bekas atas belakang tak agak bangun. Suruh malaikat tok pula, tok 2 bekas tak agak bangun, tok 3 bekas tak agak bangun, tok 4 bekas. Tak agak bangun, tok 5 bekas. Tok jadi lagu itulah. Kau tak agak kau tok, kau tak agak kau tok. Ni orang hak suka pegang amanah tapi tak mau tunai amanah. Setengah daripadanya dia pegang duit orang ni tapi dia makan duit orang. Tak kahwin tak apa, kahwin nak taruh duit tak apa rumah. Dia duk makan dia boleh dah. Jaga molek. Tu dah. Tu dia. Habis itu. Yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala Nabi tengok azab bagi orang takabur atau orang zalim ketika duduk di dunia. Jadi puak-puak ni disebut dalam hadis yusyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalaz zarri, seumpama semut yang haluh fi suratir rijal, pada rupa orang yatim. Gi kok mana orang bakal ci belaka dia. Malaikat harap guh gi masuk dalam neraka. Ketika duduk dalam neraka tu dah api penuh hari, lepas tu pergi sumak dalam mulut dia, air hok bakar api neraka seperti orang makan agak tak ada juga. Tu dia. Lepas tu duduk di pada masa tu tak kira dah. Mau tak nak siapa neraka orang hinyok muka ya halau. Halau sana besar semua. Halau tu hari rupa ya halau. Ikut dia orang hinyok belakang mata. Puak ni hok takabur dulu. Sebab apa? Sebab je duduk dunia takabur, rasa besar diri sangat. Orang lain tak boleh rakah ya langsung. Kata sikit tak apa. Dah tak kira duk dah kopi pun tak apa. Ya debel. Akhirat esok Allah Taala nak balas wiklik. Dah debel sangat. Dia mu kena sekali bahasa ini. Wak besar semua.
So semua berjalan duk pada masa orang supaya duk dalam berah dalam guning. Pada duk mana kena hinjau. Puak sakit pun kita sakit dan ni bau kita tidur orang hinjau. Sakit supaya tu sakit. Bahkan lebih lagi. Habis itu. Kemudian Nabi tengok satu kaum, satu puak hak duk menani. Menani hari ni esok kutik. Menani padi ni esok kutik ngeteh. Bong ngeteh sudah tumbuh kelai. Tumbuh kelai weh kutik tak dah. Bong kutik tumbuh kelai. Kutik kalau duduk lagu tu tak ada berputus-putus. Maka Nabi tanya, apa kelakuan demon ni? Duk buat kerja apa boleh Allah Taala? Nah, bualah lagu tu akhirat tu banyak balasnya tu. Dia kata puak ni, puak mujahiduna fi sabilillah. Orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahala mereka tak ada berputus-putus. Dia mati dunia tapi tak mati pada akhirat. Hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Diberi rezeki akan mereka itu tapi tak sama dengan rezeki yang beri atas dunia, bahkan lebih rezeki. Itulah lebih kurang. Lebih kurang. Hak Nabi tengok ketika dalam Isra dan Mi'raj. Ya banyak lagi sebab saya ayat tu, dia ayat habis ni tak ada. Saya buat reka-reka sikit sebanyak esok Allah Subhanahu wa taala harap Nabi kita pergi tengok neraka dan kita tengok syurga dalam neraka tu Nabi kita tengok dah. So api neraka ni 1000 tahun tak merah api. Allah Taala bakar 1000 tahun jadi tak putih. Bakar 1000 tahun jadi tak hitam. Maka dalam neraka ni gelap gelemak oleh kerana api dia panas sangat. Orang panggil kata tebal api neraka ni. Tebal kampeng neraka ni perjalanan 40 tahun. Dalam api neraka ni perjalanan 70 tahun. Sebab Nabi kata, "Lau anna hajaran qudifa fi jahannam." Kalau satu batu dicapok masuk dalam api neraka, la hawa 70 kharifan. Tuk naya turun 70,000 tahun. Qabla an yabluwa qa'raha, sebelum apa tahu dalam sungguh. Lepas tu hak bawah sekali lah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik bawah sungguh tu dalai tahu menuju ke sana dalai sungguh. Itulah orang panggil neraka. Patut api neraka panas lebih daripada api dunia 70. Kalau saya ayat ni 70 kali ganda. Tu dah. Lepas tu pergi pula dalam syurga, tiba-tiba dalam syurga tu ada semua nikmat ma tastahi anfus. Hak nafsu ada berlaku dalam syurga. Tu dia. Lelaki dalam syurga umur 33 sama berlaku. Orang perempuan umur 17 sama berlaku. Uruban atroba. Orang tino orang ahli syurga ni ada budak-budak dok khidmat wildanum mukhalladun wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kita tengok kepada dia nampak serupa permata lu'lu'. Tengok dia supaya permata lu'lu'. Dinding umur hak Allah Taala wi kita dalam syurga ni dibuat daripada emas, dibuat daripada perak. Kayu hak kita tanam dalam syurga batai dia daripada emas. Kita tanya berkayu lagu mana? Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita, mu salam kepada umatmu, lepas tu mu banyakkanlah tanam syurga. Apa? Ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma pada tanam syurga. Tu dia. Jadi dalam syurga ni mala ainun ra'at, bagi hak mata tak pernah lihat. Wala uzunun sami'at, bagi hak telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan bagi yang tak terlintas di dalam hati manusia. Benda lagu ni ada nak makan 4 hari. Seorang lelaki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia 100 orang lelaki. Kita nak makan nasi sepinggan dia ni boleh makan 100 pinggan. Tu dia. Seperti 100 orang lelaki. Habis di situ. Orang kata di syurga hak nikmat sedap sekali, boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tanya, cukup lagi nikmat syurga? Cukup dah. Allah Taala tambah lagi. Cukup lagi? Cukup dah ya Allah. Allah Taala tambah lagi. Akhir sekali Allah Taala puak-puak ahli syurga boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin walan hisari wa wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu ahli syurga, wujuhun muka-muka ahli syurga pada hari itu nadhirah, jangu
ila rabbiha nazirah, ai nazirah, lihat mereka itu kepada Tuhan mereka. Bila kaifin walan hisari, seperti mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana apa ni? Dalam akidah At-Tahawiyah bagi Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, Abu Ja'far At-Tahawi orang hidup pada qurun yang ketiga. Orang panggil Al-Qurun Al-Mashhur bil Khairiyah. Orang panggil akidah salah bagi dia. Abu Ja'far At-Tahawi beranak pada tahun 238, mati pada tahun 321. Dia sebut dalam kitab dia kata kena. Dia kata ta'ala Allah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat la tuhwihil jihadus situ. Tidak pemilikun ni Allah Subhanahu wa taala jihad yang ni. Maknanya Allah Taala tidak bertepar. Makna gitu dah. Kemudian masa pun banyak dah minta lapis 15 sampai lapis setengah. Apa nak dah? Lama-lama sekali jumpa mata. Kalau duk mari semua kita tak boleh harap banyak, ni lama-lama sekali kita harap banyak sikit. Masa kita dulu kus belah lah Isra' saja. Ambil pada belah, ambil daripada belah perut. Lepas tu basuh jantung, bubuh imej, koruki naik borok saja tu lama dah. Rupa borok tu lama dah. Dah, tapi dah ni buat rekah pun insya-Allah hak mana kita dengar boleh ambil iktibar, kita ambil iktibar. Hak ni dia panggil hadis yang diceritakan riwayat bil makna. Dah yang dihimpun oleh apa ni Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitab Qissatul Mi'raj bagi dia. Nah, ya ada kitab dia himpun. Lepas tu hak ulama lain banyak lagi, hak Sya'rawi pun ada, Abdul Halim, banyak ulama-ulama di Azhar tu banyak yang himpun hadis-hadis hak kecek tentang berlaku Isra' Mi'raj bagi Nabi. Ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita beriman kata berlaku sungguh. Nah, pada ni saja apa salah dan apa silap. Mohon maaf dan pakak-pakak kita betul. Maka akhirilah dengan lafaz mulia, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la hawlana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa 'amalan salihatan maqbulah wa sa'adata ad-darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.